Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Tuan-tuan, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, ahli kuliah sekian, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah. Pada pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu, dan pertemuan kita pada pagi ini adalah untuk menyambung pengajian kita kitab Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan pada hari ini kita akan baca dia punya nas yang telah disebut, yang ditulis oleh beliau, supaya kita betul-betul dapat mengamati dan mengikuti apa yang ditulis sejak zaman atau masa beliau hidup lagi. Beliau berkata dalam hubungan ini, haddatsani Abdus bin Malik al-Attar qal sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul usulus sunnati 'indana at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kita ini telah ditulis dengan menyebut usulu as-sunnah. Usulus sunnati 'indana, maksudnya asas sunnah di sisi kami. Di sisi kami ini, di sisi kita, di sisi Imam Ahmad. Imam Ahmad ni Imam Ahlus Sunnah. Jadi dia menyebut usul. Usul ni artinya prinsip asas. Kerana itulah dikatakan usul. Adapun usulul usul, prinsip asas yang paling asas ialah kitabullah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu usulul usul. Dan begitu juga apa yang dipindah atau dibawa atau disampaikan kepada kita daripada sahabat radhiyallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah prinsip ini berdasarkan kepada at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berpegang teguh. Tamassuk ni berpegang teguh. Apabila pegang tu tak lepas. Pegang tu tak ambil, pegang kitabullah ni tak ambil dari yang lain. Pegang sunnah Rasul tak ambil yang lain selain daripada kitab Allah sunnah Rasul. Dan pegang ini, kitab Allah dan sunnah Rasul ni mengikut apa yang dipahami, diamali, diikuti oleh para sahabat ridwanullahu alaihi wasallam. Itu dia prinsip asas. Inilah prinsip yang perlu kita lihat dan kita pegangi, dan inilah dikatakan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, pada hari ini kita akan bincang sikit berhubung dengan usul ni, usul mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama usul ni Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga pahaman amalan yang dipahami oleh para sahabat
ridwanullahu alaihim ajma'in terhadap Al-Quran yang mereka ambil dan pelajari secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, sama ada amalan itu berupa ucapan atau perkataan atau takrir atau persetujuan, perakuan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat semasa hayatnya, maka itu kita sebut sebagai as-sunnah. Tuan-tuan sekalian, kerana itu kalau sahabat kita kata iqtida, kalau Rasul kita panggil ittiba. Itu di segi bahasanya dia samalah seperti kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu. Orang lain, ulama lain selepas sahabat rahimahumullah. Semua itu doa, tapi doanya mengikut keadaan, kedudukan, ketinggian masing-masing. Tuan-tuan sekalian, sahabat, kita tengok dulu. Sahabat adalah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan baginda, mati atas Islam. Itu sahabat. Disebut dalam takrifnya, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Mereka yang sempat berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa ni maknanya walaupun ringkas sekejap, sedikit. Mungkin dia sempat tengok Rasulullah sekejap aja. Dalam bahasa Arab kata lahzah, sekejap. Itu sudah cukup dia tergolong di kalangan para sahabat. Dan sahabat itu dia sama ada berjumpa sekejap atau lama. Itu terpulang keadaan masing-masing, rezeki masing-masing. Tapi yang penting berjumpa. Apabila sebut berjumpa ni, dia lebih luas daripada melihat. Melihat ni pada orang yang ada penglihatan dia lihat. Bagi orang yang tak ada penglihatan, seperti Abdullah bin Ummi Maktum, dia jumpa dengan Rasulullah tetapi dia tidak ada penglihatan, dikatakan sahabat sebab dia berjumpa. Itu dia punya takrif, definisi itu supaya merangkumi orang yang berhak mendapat suhbah. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah ni ramai orang. Orang Islam pun ada, bukan Islam pun ada. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah tidak Islam, tidak dikira sahabat. Karena itu disebut man laqiya Rasulullah mu'minan bihi, beriman dengan baginda. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah ramai tapi tidak beriman, maka tidak dikira tergolong dalam sahabat. Kemudian pergi lagi yang ketiga, mata 'alal Islam. Penghujung hayatnya mati dalam Islam. Namun ada juga orang-orang yang berjumpa Rasulullah, beriman dengan Rasulullah tapi tidak mati atas Islam. Sebagai contoh Musailamah Al-Kadzab. Contoh Musailamah Al-Kadzab, beliau datang berjumpa Rasulullah, beriman. Apabila balik kampung dia kufur, dia tidak beriman. Jadi maksudnya orang yang jumpa beriman pun kalau tidak mati di atas Islam, maka dia adalah orang yang tidak digelar sebagai sahabat. Tuan-tuan sekalian, sahabat ini semuanya adil. Semuanya adil. Kerana itu kita dalam ahli sunnah, kalau sekiranya kita membaca, mendengar ada perbezaan, ada pertikaian di kalangan para sahabat, kita tak usah masuk campur lah. Dan kita kata kulluhum radhiyallahu anhu. Senang. Ini nak mengelakkan daripada mencerca sahabat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tasubbu ashabi. Akidah yang ditanam oleh Rasulullah, yang diajar oleh Rasulullah, dan kita menjadi pegangan kita ahli sunnah. Rasulullah kata jangan kamu mencela sahabatku, memperlekeh sahabatku, mengaib sahabatku. Kerana tuan-tuan, Rasulullah menyebut andai kata kamu ni maksudnya orang di luar daripada golongan sahabat, membelanja harta, wang emas sebanyak Bukit Uhud, sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar tuan-tuan. Panjang, lebar, memanjang tu. Yang kita tengok tu semua tu Uhud.
Kalau andai kata kamu belanjakan harta kamu untuk berjuang di jalan Allah ni sebesar, sebanyak, setinggi, sepanjang Bukit Uhud, namun ianya nilainya tidak sama dengan secupak atau setengah cupak pengorbanan sahabat. Tak usahlah cakap banyak-banyak. Rasulullah cakap begitu dah cukup untuk meletakkan mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan apabila Allah redha kepada mereka, tandanya a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha, kekal mereka. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan sebesar-besar. Jadi Allah redha. Apabila Allah meredai seseorang, khasnya sebut sahabat tadi, maka sahabat itu adalah golongan yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga. Dan kalau kita nak jadi contoh, maka kita jadikanlah sahabat itu adalah contoh selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh kita. Ashabi, Rasulullah katakan nuju. Contoh utama adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu contoh kita boleh tengok para sahabat. Jadi tuan-tuan, sahabat ini adalah orang yang menghubungkan antara Rasulullah dengan orang yang kemudian daripadanya. Kerana itu orang-orang yang tidak senang dengan Islam, mereka akan cuba untuk merendahkan kedudukan sahabat, memperlekehkan sahabat dan mencela sahabat. Dan apabila sahabat tak ada, kat mana agama kita nak bawa, nak ambil? Kerana itu tuan-tuan, kalau kita belajar, maka kalau kita belajar mana-mana bahagian ilmu, satu-satu masalah, kalau kita boleh sampai kepada apa yang disebut oleh para sahabat, maka sudah pasti apa yang disebut oleh para sahabat itu, tentunya sahabat itu dengar daripada Rasulullah, dan sahabat tak berbohong. Alhamdulillah. Jadi itu konsepnya. Pada hari ini kita nak tengok sejauh mana kita ikut Rasulullah dan buat contoh juga kepada sahabat yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sahabat ikut adalah merupakan tuntutan ucapan dua kelima syahadah. Tuntutan dua kelima syahadah yang kita ucap setiap kali kita salat dalam tasyahud kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan syahadah yang kita ucap dalam salat ketika tahiyat. Begitulah juga ucapan syahadah yang dikumandangkan oleh Bilal muazzin dalam bang tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu apa ni ucapan. Begitu juga setelah kita ambil wudu, kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadah yang kita ucap. Maka mengikut sunnatur Rasul dan mengikut sahabat yang sahabat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tuntutan kepada ucapan yang kita ucap tadi. Bukan kecil. Apabila kita ucap syahadah, maka antaranya ialah kita perlu meletakkan diri kita mencontohi Rasulullah wattiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikut para sahabat as-salafus salih daripada kalangan sahabat Rasulullah dan juga para tabi'in. Ada urutan. Biar kita hidup ikut ada urutan. Biar kita kata sampai seperti mata rantai berhubung sampai ke Rasulullah. Dan begitu juga agama kita ini ada mata rantai dia.
Agama yang dibawa oleh Rasulullah ini mata rantai dia dengan nabi-nabi terdahulu, dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruhnya sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Adam. Ada mata rantai dia. Kerana mereka semua membawa satu sahaja, iaitu Islam. Agama ni semua Islam sahaja. Akidah pun sama, tak berbeza antara seorang rasul dengan seorang rasul yang lain. Bawa perkara yang sama, akidah yang sama, rukun iman yang sama. Jadi tuan-tuan, biar kita merasai kita ittiba'ur rasul wa ittiba'us sunnatur rasul, ialah kita mengikuti jalan ini sampai ke jalan Rasulullah, mengikut para sahabat yang membawa ajaran ini kepada tabi'in, dan kita ikut Rasulullah, dan kita akan bersama satu rantai seperti kita naik kereta api. Kepalanya satu, gerabaknya panjang, tak apa, tak pergi ke lain. Karena itu, kalau kita faham ini, apabila kita ikut Rasulullah masuk syurga, kita ikut sama-sama. Sebab kita mengikut jalan yang sama, kaedah yang sama, perjalanan yang sama. Biar kita merasa gitu. Biar kita merasai bahawa kita ni betul-betul, walaupun kita berada jauh jaraknya, masanya dengan Rasulullah, tetapi kita rasa kita senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita rasa kemanisan tu, kelazatan tu, keindahan tu, baru kita boleh merasai kenikmatan di dalam kita hidup ini, iaitu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, mengikut ni maksudnya apabila di segi bahasa kita berjalan mengikut kesan dia. Kalau orang berjalan ada tapak kaki, sekarang ni tak nampaklah tapak kaki orang berjalan. Kalau zaman-zaman dulu orang tak pakai kasut, dia berjalan atas tanah, ada selut-selut hujan sikit, nampak tapak kaki. Maknanya apabila kita tengok tapak kaki itu pergi ke situ, kita kata ini orang ni akanlah ke sana, kita pergi ikut sana, akan jumpa dengan dia. Begitulah contohnya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut tapak dia. Kalau tapak lagi ni, pergi lagi ni, alamak tak jumpalah. Okey. Kemudian di segi syaraknya, di segi istilahnya, ikut Rasulullah ini ialah mengikut Rasulullah dan mencontohi baginda di dalam i'tiqad, pegangan, ucapan, perbuatan, termasuk meninggalkan yang Rasulullah tinggalkan. Itu sunnah. Jadi kita ikut Rasulullah di segi apa? Di segi ucapan dia, di segi i'tiqad dia. Apa yang dia pegang, apa dia ajar, i'tiqad, keimanan, rukun-rukun iman, dan semuanya kita ikut apa yang dia ajar, dengan tidak menambah dan mengurangkan. Ikut. Kemudian begitu juga di segi ucapan-ucapan, khasnya yang berkaitan dengan hukum hakam, akhlak dan sebagainya, ikut. Dan juga perbuatan-perbuatan, apa yang Rasulullah lakukan di segi ibadahnya. Kalau sekiranya perbuatan itu tidak khusus untuk baginda, insya-Allah kita akan bincang itu. Ada perbuatan ni, apa yang Rasulullah ni, ada yang khusus untuk baginda, ada yang kena yang tu kita tak boleh nak ikut sama. Ada yang khusus, tetapi ada yang dijadikan sebagai ta'abbud, itu kena ikut. Baik, kita bincang nanti. Begitu juga meninggalkan perbuatan. Rasulullah tak buat. Amalan Rasulullah tak buat. Khasnya yang berkaitan dengan agama dan i'tiqad, jangan kita buat. Adapun amalan-amalan kehidupan harian yang tidak berkait dengan akidah, tidak berkait dengan ibadah khusus, maka yang itu diberi kebebasan untuk kita lakukan selama mana tidak bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah, berhenti. Begitu juga dengan cara yang Rasulullah buat, mengikut bentuk yang Rasulullah lakukan, sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau larangan, dengan ada qasad dan juga keinginan atau iradah dalam semua perkara itu. Contoh dalam i'tiqad, iaitulah seseorang itu atau setiap hamba hendaklah beriktikad sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikad, mengikut cara Rasulullah iktikad. Sama ada wajib,
atau sebagainya. Begitu juga mengikut Nabi di segi ucapan, iaitu dengan menjunjung titah atau melaksanakan dengan maksud-maksudnya. Sebagaimana contoh Rasulullah sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Kita cuba sedaya upaya untuk menunaikan salat persis Rasulullah salat. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang salat ni macam-macam. Orang solat ni dia belajar sejak kecil. Tuan-tuan, kita tengok budak-budak kecil belajar macam mana solat. Cikgu dia ajar, asal jadi nampak gaya pun boleh lah, sebab padan dengan dia dah. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia pakai hak kecil tu lah sampai dia dewasa, sampai dia mati pun dia pakai yang tu juga. Dia tak tingkatkan amalan tu, kepahaman tu amalan. Ketika kita kecil, kita tengok cikgu-cikgu kita, apabila kanak-kanak kecil ni boleh buat sikit, jadi dah tu. Tapi bukan nak berhenti situ, nak baiki lagi. Dia kata jadi dah tu. Dia kadang-kadang dia tanda A. Oh, kita tanda A dah okey, benar lah. Tapi A tu tak boleh pakai apabila budak-budak ni masuk sekolah kebangsaan. A masa prasekolah tu tak pakai A untuk nak bawa ke sekolah kebangsaan. Kena cari A ke sekolah kebangsaan baru pakai. UPSR orang kata. Dapat A UPSR tak pakai, kena dapat PT3. Tak pakai dah. PT3A ni tuan-tuan tak pakai lagi, kena dapat SPMA. Tu je contoh. Walau bagaimanapun ada orang berpada A dah di zaman prasekolah dulu, jadilah tu dah A dah tu. Sebenarnya tidak A sebenarnya. Baru nak nampak A baru. Itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita umat Islam. Dia belajar sejak kecil, dia pandai dah, rasanya boleh lah. Dan dia pun diberi perakuan oleh guru dia atau mak dia, ayah dia, maka dia kekal yang itu, tak dah tingkatkan lagi. Itu ada sebahagian masyarakat kita macam tu. Tetapi ramai dah sekarang ni yang cuba tingkatkan pengetahuan mereka. Begitulah juga kita tengok perkara-perkara lain yang seperti yang Rasulullah tak buat di zaman dia, sedangkan kalau dia nak buat, dia boleh buat. Sebagaimana dia tak buat, sebagai contoh lah. Contoh sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat ketika terbit matahari. Kan? Kalau Rasulullah nak buat, boleh buatlah. Tak ada apa-apa. Tetapi kenapa dia tak salat? Dan kita pun apabila tengok Rasulullah tak salat waktu tu dan dia pun larang, maka kita pun tak salat. Tak salatnya kita pada waktu itu termasuk dalam ittiba'u sunnati Rasulillah. Ini kadang-kadang orang tak berapa jelas. Dia setengah orang duk ingat buat hak Rasulullah saja, tapi dia termasuk mengikut sunnah ini, tak buat apa yang Nabi tak buat. Dan Nabi tinggal, sedangkan kalau Nabi nak buat, dia boleh buat. Contoh lain, iaitu Rasulullah buat contoh, kalau sesiapa yang datang ke masjid, sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Okey. Dan Nabi tidak ajar sesiapa yang balik ke rumah sembahyang sunat tahiyat rumah. Ada tak? Tak ada kan? Jadi apabila Nabi tak buat, kita pun tak buat. Jangan pula duk pandai-pandai masuk rumah sembahyang sunat, masuk rumah sembahyang sunat. Sunat tu, sembahyang sunat tu bagus. Bukan tak bagus, tapi adakah Nabi buat gitu? Apabila Nabi tak buat, kita pun tak buat, maka itu adalah mengikut sunnah. Biar kita jelas buat sesuatu amalan yang Rasulullah buat, kerana ikut Rasulullah, dengan cara Rasulullah buat, dengan qasak yang Rasulullah buat, kita tiru itu, maka kita ikut sunnah. Begitulah juga tak buat apa yang Rasulullah tak buat, mengikut cara Rasulullah tak buat, dan tujuan tak buat, itu juga termasuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mengikut sunnah ni luaslah.
Luaslah. Kerana tu kita perlu memberi membuka ruang supaya kita dapat memahami banyak-banyak. Baik. Yang kedua, kedudukan mengikut syariat Islam dan mengikut sunnah Rasul. Mengikut sunnah Rasul, mengikut Islam ni adalah menduduki tempat yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesuatu amalan yang akan diterima oleh Allah disyaratkan mengikut syariat dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solat kita, puasa kita, zakat kita dan apa jua amalan kita, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ikut syariat Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan kepada kita. Kerana itu sesuatu amalan ibadah tidak akan diterima kecuali ittiba dan bertepatan sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya yang masyhur, kita pun semua hafal hadis ni, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak kami lakukan, maka amalan tersebut ditolak. Kalau dalam bahasa sekarang ni reject lah. Amalan-amalan kita bawa, orang reject. Kalau orang reject tak apa, kita boleh buat lain. Kalau reject di dunia, tak apa lagi. Ni amalan ni kita duk rasa ikut elok dah, tapi tak kena, maka reject lah amalan tu. Dan reject tu kita tahu di akhirat nak buat macam mana. Kerana tu kena betulkan amalan kita ini di dunia ini supaya amalan itu diterima. Maka dalam hubungan ini Al-Hasanul Basri berkata, la yasihul qaul illa bi'amal wa la yasih qaulun wa amalun illa biniyah wa la yasih qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Tidak sah ucapan kecuali dengan amalan, dan tidak sah ucapan dan amalan kecuali dengan niat, dan tidak sah ucapan, amalan dan niat kecuali mengikut sunnah. Itu tuan, penting ni, sangat penting. Ibn Rajab kata, fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah falaysa li'amilihi bihi thawab, fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluh wa huwa mardudun ala amilihi. Maksudnya setiap amalan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mendapat keredaan Allah, maka pekerjanya orang yang melakukan tidak ada apa-apa ganjaran dan pahala. Begitu juga setiap amalan yang tidak dilakukan mengikut apa yang diperintah, diajar, disuruh oleh Allah dan Rasulnya, akan ditolak kepada Tuhannya. Itu Ibn Rajab menghuraikan hadis tadi. Dia tambah, wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'zam bihi Allah wa rasuluh falaysa minad din fi syai'. Semua perbuatan, perkataan dan apa sahaja yang diada-adakan dalam agama, khasnya dalam akidah, dalam ibadah, yang tidak ada keizinan daripada Allah dan Rasul, tidak ada contoh daripada Allah dan Rasul, tidak ada suruhan daripada Allah dan Rasul, falaisa min dini fi syai', itu bukan agama. Begitu juga ikhlas. Maksud ikhlas, ifradullahu bil ibadah, iaitu mengesahkan Allah, mensucikan niat kita, lakukan ikhlas ini hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan mengikut, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Itulah hakikat keimanan yang sebenar, dan kita bersyahadah bahawa Nabi kita Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan semua amalan kita, semua amalan seseorang tidak akan diterima. Tidak akan diterima kecuali dia pastikan dua prinsip ini, asas ini ada, iaitu ikhlas dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang berharap, beriman untuk berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan syirik terhadap Allah. Amal soleh, amal yang betul, mengikut sunnah Rasul, dan jangan syirik terhadap Allah, iaitu ikhlas. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan, ittiba'ur Rasul sebagai jalan untuk nak masuk ke syurga. Ini asas yang kedua. Mana-mana orang kalau dia nak menuju ke syurga, ikutlah Rasul. Kalau sekiranya tak ikut Rasul, jangan mimpi nak masuk syurga. Sebab hanya Rasulullah membawa jalan ke syurga. Kalau kita baca, tuan-tuan, hadis berhubung dengan syafaat, umat manusia berada di padang mahsyar, ramai, begitu ramai, dengan susah payahnya. Mereka disebut dalam hadis secara ringkasnya, mula-mula pergi bertemu dengan Nabi Adam, minta supaya mensyafaat, tolong mereka selesaikan masalah. Nabi Adam kata, aku tak boleh, nafsi. Semua nabi-nabi begitu. Lalu akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dimohon kepada baginda, Rasulullah kata, aku akan lakukan. Analaha, aku akan lakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada Allah, sepaja-paja sujud, sehingga Allah sebut, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mohon aku akan beri, minta aku akan perkenankan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Allah menyelesaikan masalah hamba-hambanya yang berada di padang mahsyar. Dan mula-mula syurga itu dibuka pintunya kepada Rasulullah, dan Rasulullah lah orang yang pertama masuk ke syurga. Jadi kalau sekiranya seseorang yang ingin menuju ke syurga, pasti dia kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak yang lain-lainnya. Okay. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, semua tanpa kecuali. Maksudnya ruang itu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luas sekali. Kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan masuk ke surga. Illa man aba, kecuali orang yang tak mahu. Jadi Rasulullah beri sebut dalam hadis ini dengan jelas, ada semua umatnya berpeluang masuk surga tanpa kecuali orang tak mahu. Lalu ditanya kepada Rasulullah, wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang tak mahu? Rasulullah memberi jawapan, menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, pasti dia masuk surga. Siapa yang derhaka terhadap aku, derhaka ni maksudnya luas, orang yang tidak mengikut ajaran yang aku bawa, orang yang tidak mencontohi apa yang aku bawa, orang yang tidak beriman dengan aku dan semua yang aku bawa, orang yang derhaka kepada aku, ini adalah orang yang tak mahu. Mereka tak mahu ke syurga. Karena itu tuan-tuan, kita sentiasa kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini dari golongan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mahu ke syurga-Mu. Dalam hubungan inilah kita melihat Ibnu Abbas memberi huraian, tafsiran kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat nanti ada muka yang berseri, putih berseri-seri dan gelap pekat. Kita boleh faham muka berseri, muka yang gelap pekat.
Muka berseri itu muka yang gembira. Muka yang kelak pekat tu tadi muka yang kecewa dan orang yang tidak berada dalam sangat-sangat susah. Lalu Ibnu Abbas menerangkan. Ibnu Abbas ni tuan-tuan semua kita tahu sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah, dan dia di antara sebut sahabat yang kecil, sigar sahabah, sahabat kecil tapi kedudukannya tinggi, sehingga dikatakan disebut oleh Rasulullah, oleh para sahabat, Ibnu Abbas terjumanul Quran, orang yang dapat memberi terjemahan kepada Quran, orang yang dapat memberi tafsiran kepada Quran. Kepahamannya sangat tinggi, sangat mendalam, mengatasi sahabat-sahabat lain dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam hubungan ini beliau radhiyallahu anhu menjelaskan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maksudnya beliau berkata, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilm. Orang yang berseri-seri muka mereka di akhirat nanti, maka mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian disambung lagi, wa ammal ladzina swaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Maka orang yang hitam pekat mukanya pada hari itu dengan kemurungan, kesusahan, kesedihan, itulah golongan orang yang melakukan perkara-perkara bau sebagai disebut bid'ah dan golongan-golongan yang sesat. Jadi tuan-tuan, daripada asar ini, tafsiran Ibnu Abbas ini, kita boleh faham. Faham apa? Fahamnya ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah diguna dengan meluasnya nama tersebut pada zaman sahabat lagi. Kerana ada orang kata pendapat ni, pendapatnya ada orang beri macam-macam pendapat. Bila Ahli Sunnah itu ada pada tahun kurun ke-3 Hijrah, ada tahun yang mengatakan kurun ke-7 Hijrah, ada macam-macam lagi. Tapi itu mereka merupakan sandaran-sandaran, tetapi kita mempunyai sandaran yang lebih kokoh, iaitulah penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas terhadap ayat surah Al-Imran ayat 106, iaitu dia telah sebut Ahlus Sunnah itu siapa dan Ahlul Bidah itu siapa dan Ahlul Ahwa. Kenapa? Pada zaman dia dah ada Ahlul Bidah dan Ahlul Ahwa. Sekarang itu dia sebut. Ibnu Abbas ni, dia Allah beri ilmu pada dia berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tahnik dia, Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kanak-kanak ini, Ibnu Abbas tu maksudnya, faqihhu fid din, berilah dia faham agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarlah dia takwil Quran, makna tafsir Quran. Rasulullah sebut dalam hadis lain, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kepadanya kebaikan, Allah beri dia faham agama. Karena itu tuan-tuan, faham agama ni sangat penting dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh faham, kita nak faham kena belajar. Tak ada orang faham tak belajar. Dan belajar tu adalah orang nak faham. Maka kita kena merasai satu kebanggaan, satu kemuliaan yang Allah titip dan dalam ilham kita, dalam hati kita untuk memahami agama. Katakanlah tuan-tuan, katakan sebagai contoh, kita tak faham apa yang lain-lain, tapi kita faham agama, alhamdulillah. Tapi kalau kita semua faham belaka apa ada di dunia, agama kita tak faham, tak ada apa-apa baiknya. Gitulah baik contoh. Kerana tu kita orang Islam kena kita faham agama mengikut apa yang kita mampu. Setakat mana kita boleh, kita cuba faham agama dengan sebaik-baiknya. Kerana agama yang kita nak faham ini kita nak aman. Dan apabila kita nak aman, nak supaya Allah terima. Apabila Allah terima, dia jadikan amalan soleh. Dan apabila amalan soleh, dia jadi pahala yang besar dan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Dan apabila
timbangan kebaikan hasanat kita banyak, maka sudah tentu Allah memberi keredaan, dan apabila Allah reda, dia akan masukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah. Karena itu kita perlu pastikan apa-apa yang kita nak buat jangan lain daripada apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ittiba' Rasul. Dalil seseorang itu kasih dan cinta kepada Allah. Ini tuan-tuan, orang mungkin akan kita dengar ada orang berkata, saya sayang kepada Allah, saya sujud kepada Allah, saya memuliakan Allah. Semua orang nak menyebut kalimah yang baik, kalimah yang sempurna untuk menyatakan dekatnya diri dia dengan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan, benchmark, tanda aras untuk melihat seseorang itu betul-betul cinta, kasih, sayangnya kepada Allah. Dia beri tanda. Sebagai contohnya, dia bagi tali eci untuk kita ukur. Untuk kita ukur siapa? Untuk kita ukur diri kita. Jangan ukur orang lain. Kita ukur kita je lah dulu. Kemudian keluarga kita. Supaya kita betul-betul melihat adakah kita ni orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan mengasihi Allah, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ini kalau kita jumpa tuan-tuan, qul ni banyak kita jumpa, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan macam-macam lagi ayat. Dan salah satu ayat sini, qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kita jumpa dengan ayat qul, ayat ini biasanya Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Allah bercakap dengan Rasulullah. Samalah kita bercakap, kita dua orang depan. Ibaratnya gitu. Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Rasulku, wahai Rasulullah, beritahu orang. Beritahu orang. Beritahu umatmu. Semua orang. Kalau sekiranya kamu betul-betul cintakan Allah sebagaimana yang kamu dakwa, maka hendaklah kamu ikut aku, yakni ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah, dan dia akan mengampun kamu dosa-dosa kamu, dan Allah sangat mengampun dan sangat mengasihani. Tuan-tuan, ayat ni sering kita baca. Alhamdulillah, kita orang sunnah ni bacalah ayat ni sering kali. Ayat Quran ni tuan-tuan, walaupun kita sering ulang, dia tidak jemu. Walaupun kita sering ulang, dia tidak basi. Sebagaimana ucapan-ucapan manusia. Semakin baca tak lengah. Baca pun tak hilang maksudnya, maka malah lebih bertambah. Kerana itu apabila kita tengok di sini, kalau tuan-tuan buka tafsir Quran, kebanyakan tafsir Quran dalam konteks orang Melayu, juga orang Arab. Apabila sebut qul, mereka buat, katakanlah, mereka buat dalam bracket wahai Muhammad. Gitu kan? Biasa kita jumpa itu. Biar tu akan kita bincang sikit. Sepanjang dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan nama Muhammad. Carilah tuan-tuan dalam Quran. Ada tak Allah kata ya Muhammad? Tak ada. Tapi kalau Jibril ada. Jibril ada. Tapi Allah dalam Quran, kita tidak akan jumpa Allah berfirman kepada Rasulullah ya Muhammad. Tetapi Allah menggunakan kalimah-kalimah ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhar rasul wa ya ayyuhal muzammil wa ya ayyuhal muddathir. Itu kalimah yang Allah guna. Tak pernah kata ya Muhammad. Namun kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi-nabi selain daripada Rasulullah, dia guna nama.
Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu, diamilah kamu dalam surga ini dengan pasangan kamu. Guna nama. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, Allah guna nama. Nabi Isa, Allah guna nama. Nabi Musa, Allah guna nama. Nabi Nuh, Allah guna nama. Semua Allah guna nama. Dengan Nabi Daud, Allah guna nama. Sebagai contoh, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq, wa la tattabi'al hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami lantik engkau sebagai khalifah di bumi, maka laksanakanlah pentadbiran kamu, hukum hakam kamu, perjalanan kamu dalam pentadbiran ini mengikut yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu ikut keinginan hawa nafsumu. Kalau kamu mengikut keinginan hawa nafsumu dan tidak berdasar kepada al-haq daripada Allah, menyebabkan kamu sesat daripada jalan Allah. Kalau itu tuan-tuan, Nabi-Nabi yang disebut dalam Al-Quran, kalau Allah khitab dia, Allah sebut dengan nama. Tetapi Nabi kita, Allah tidak sebut nama. Dan ada nama-nama Nabi kita ni ada disebut dalam Al-Quran. Ada sebut nama Muhammad, Muhammadur Rasulullah, wallazina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada sebut nama, tapi sebut dalam bukan panggil, cerita. Begitu juga Allah sebut Nabi, nama Nabi kita, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Ini cerita, dia tidak panggil Rasulullah. Nah, karena itu Rasulullah, Allah tidak sebut nama Nabi kita secara direct, kata wahai Muhammad, tak. Allah sebut dengan pangkat dia. Begitu juga Allah sebut dengan hamba, di mana Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah tak sebut nama Muhammad, karena maqamul ubudiyah, kedudukan ubudiyah lebih tinggi daripada apa-apa. Karena itu tuan-tuan, biar kehalusan bahasa, keindahan Al-Quran biar kita ambil, kita gunakan. Walau bagaimanapun orang yang membuat demikian, kita tak kata apa-apa. Tapi untuk tambah baik, lagi baik kalau kita kata di sini, qul, katakanlah wahai Rasulullah, sampaikan olehmu wahai Rasulku kepada semua masyarakat, semua hambaku, semua umatmu. Lebih selesa, lebih enak, lebih serasi dengan perjalanan khitab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu mendakwa bahawa kamu ini betul-betul cintakan Allah. Karena cintakan Allah ini satu perkara yang sangat besar. Fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, iaitu ikut Rasulullah. Orang yang boleh membuktikan cinta yang sebenar kepada Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kamu ikut aku. Apabila kamu ikut aku, ikut Rasulullah, yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi oleh Allah. Bukan kamu sahaja kasih kepada Allah, tetapi Allah juga akan mengasihi kamu. Bukan kasih saja, Allah bagi dua lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampun dosa kamu. Tuan-tuan, kasih kepada Allah adalah suatu keperluan, kewajipan, satu akidah yang perlu kita letak dalam jiwa dan hati kita. Kasih pada Allah, kasih pada Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuh jiwa, sepenuh perasaan, sepenuh sepenuh kepahaman kita. Semuanya kita meletakkan Allah kita paling kasih dalam hidup kita, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kedudukan betul-betul kasih pada Allah, maka Allah akan kasih kepada orang itu. Bukan sahaja Allah mengasihi, namun Allah tambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa Allah akan ampun. Tuan-tuan, kasih ada dalam jiwa, dalam hati. Kasih dalam hati lahir dengan perbuatan. Jadi orang yang kasih pada Allah, maka sudah tentu perbuatannya akan ikut Allah, akan ikut syariat Allah, akan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang boleh mendakwa dia kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, tapi kena buktinya apa? Amalan, perbuatan, tutur kata, tindakan dan keputusan yang akan dia buat selaras dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama salaf menyebut ada golongan orang yang mendakwa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka mencintai Allah. Lalu Allah turun ayat yang demikian. Jadi tandanya orang yang kasih pada Allah, mereka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, kita tengok perkara yang seterusnya, perkara yang kelima ialah mengikut jalan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tuan-tuan, cinta kepada Allah dia berkait dengan cinta Rasulullah. Sekarang ni macam-macam orang buat program cinta Rasul. Saya pun tak boleh nak tahu adakah cinta betul atau bagaimana. Kita kena tengok. Cinta ni tuan-tuan tak perlu kita cakap, kita buat tu orang boleh tengok. Kemudian cinta Rasulullah ni mengikut sunnah Rasul, syariat Rasulullah. Itu cinta Rasul. Ya. Cintalah kita. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap hamba-Nya mukmin muslim untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mendahulukan dan meletakkan cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah itu paling tinggi dalam hidup mereka daripada cinta-cinta yang kepada yang lain-lain. Tuan-tuan sekalian, kita hidup sebagai manusia, ada banyak yang kita sayang, ada banyak yang kita cinta, ada banyak yang kita kasihi. Namun kasih itu bertingkat-tingkat. Kita kasih sayang kepada diri kita, betul. Kita sayang kepada mak ayah kita, betul. Itu tak boleh nak lari, jangan nafikan, tetap ada. Kita sayang kepada pasangan kita, kita sayang kepada anak-anak kita, cucu kita, adik-beradik kita, semua kita sayang. Namun sayang-sayang tadi jangan melebihi daripada menyayangi Allah dan Rasul. Itu. Karena itu kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini cerita dia sejak kecil. Dia masuk Islam, dia ikut Rasulullah SAW. Mak dia marah. Habis usaha dah buat, tak jadi juga. Lalu mak dia mogok lapar. Dulu pun orang mogok lapar ni rupa-rupanya bukan perkara baru. I'rad anit ta'am, mogok lapar. Apabila mogok lapar 2, 3, 4 hari ni letih lah, tak larat lah, dia jumpa dengan mak dia. Mak, kalau mak nak makan, makanlah. Kalau mak nak minum, minumlah supaya jadi sihat balik, kuat balik, gagah balik. Tapi nak minta saya kembali kepada agama asal tu tak. Hormat mak, hormat. Sayang mak, sayang. Tapi apabila sayang tadi, sayang Allah dan Rasul, lebih lagi daripada sayang kepada ibu bapa. Betul Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya berbakti terhadap kedua ibu bapa dengan sebaik-baik mungkin. Itu satu keperluan. Dan malah Allah meletakkan taat pada ibu bapa selepas taat pada Allah dan Rasul. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh pengabdian, dan hendaklah kamu berbakti terhadap kedua ibu bapa. Allah letak yang kedua. Lepas Allah ibu bapa. Namun begitu, kalau sekiranya ibu bapa mendorong, mengajak, memaksa untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, jangan taat.
Sebagaimana disebut dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata kedua ibu bapa kamu memaksa kamu dengan berbagai-bagai cara yang dia paksa untuk melakukan syirik terhadap Allah, derhaka terhadap Allah, jangan kamu patuh pada keduanya. Namun wasahibhum fid dunya ma'rufa, dan berkawanlah, bersahabatlah, berbaktilah kepada kedua ibu bapa mereka semasa kamu berada di dunia, mereka masih ada dengan cara terbaik. Jadi tak boleh kasih lebih daripada Allah dan Rasul. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, aku ini, kata itu Rasulullah, lebih dia kasih daripada bapa dia, anak dia, dan seluruh manusia. Ini satu lagi tanda aras beriman dengan Rasulullah, kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah. Tadi kasih pada Allah, ini kasih pada Rasulullah. Tuan-tuan, semua orang boleh kata kasih pada Rasulullah, boleh dakwah, tapi tengok bagaimana amalan dia, tindakan dia, sikap dia. Kalau sekiranya zaman kita ini kita dengar orang mencela Rasulullah, berasa macam mana kita? Berasa nak marah ke? Berasa nak bela ke Rasulullah? Kalau tak ada apa-apa tu, tak ada apa-apalah. Tu nak uji kita tu, kadang-kadang peristiwa macam-macam ni Allah dengan secara tidak langsung menguji umat Islam, betulkah kamu ni cinta pada Allah dan Rasul? Orang mencaci Rasulullah, orang menghina Rasulullah, orang mengejek Rasulullah, orang mengata apa-apa Rasulullah. Macam mana kita, perasaan kita apabila kita dengar ucapan-ucapan yang begitu? Adakah terasa ingin membela, rasa nak marah, rasa tercabar, atau tak ada apa-apa? Ini adalah juga sedikit sebanyak boleh mengukur cinta kita pada Rasulullah. Kita kalau orang kata caci nesta pada kita, kita marah, kita muka tu mari merah selalu dah, automatik marah. Orang kata ke anak kita, kita akan marah. Orang kata ke ayah kita, kita akan marah. Orang kata pada pasangan kita, kita akan marah. Kalau orang kata ke Rasulullah, marah tak kita? Itu ujian, tuan-tuan. Dan dalam akhir-akhir ni macam-macam yang kita dengar daripada orang-orang bukan Islam, orang Islam, macam-macam. Dan ada yang sebut macam tu, ada yang indirect. Indirect ni payah juga orang nak faham, kita nak faham. Dalam kehidupan tak pedulikan ajaran Rasulullah, tapi mereka ambil ajaran-ajaran lain. Itu pun sama juga tu. Cuma dia tak cakap, tapi dia buat. Macam-macam. Kita dengar dalam masyarakat kita. Kita pun dengar di luar negara sebelum ini, sekarang kita dengar di dalam negara kita. Orang nak tukar jantina. Apa perasaan kita? Berkenan ke? Tak berkenan. Marah ke? Tak marah. Itu nak test iman kita tu. Orang kahwin sama sejenis, laki-laki nak kahwin sama lelaki, perempuan nak kahwin sama perempuan. Macam mana kita? Setujukah kita? Ada perasaan marah tak? Marah untuk bukan kita, marah kerana Allah, kerana Rasul. Ada tak pembelaan kepada agama Allah? Allah kata jangan buat, Rasulullah kata haram, tak boleh. Usahakan nak tukar jantina. Orang laki-laki nak bergaya dengan perempuan pun tak boleh, dengan gaya perempuan. Orang perempuan nak gaya laki-laki pun tak boleh. Itu jauh lagi, tuan-tuan. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi perkara-perkara lain yang dia larang. Orang laki-laki nak pakai pakaian perempuan tak boleh. Orang perempuan nak bergaya dengan pakaian laki-laki pun tak boleh. Apa kita kata? Apa perasaan kita apabila orang menceroboh agama Allah di depan khalayak ramai?
Orang tak taat kepada Allah dan Rasul, dalam rumah dia, itu dia punya pasal. Kita tak tahu. Tapi apabila keluar dalam masyarakat, bercakap dalam masyarakat, maka di sini kita tercabar. Allah nak lihat kita dengan cabaran itu, apa perasaan kita? Kita senang ke, kita suka ke, atau tak ada apa-apa? Itulah yang boleh kita buat secara umum. Ada orang yang tak apa-apa. Ada orang yang rasa tidak rela, tidak suka, tak boleh terima kerana ia bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang menyokong. Ada lebih kurang 3 itulah. Jadi oleh kerana itu kita boleh tahu di mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih kusayangi, kucintai daripada semuanya selain daripada diriku. Maknanya Sayyidina Umar masih sayang dirinya daripada Rasulullah. Hak lain-lain itu dia tak pi belakang. Rasulullah paling tinggi dia kasih, tapi dengan diri dia kasih diri dia lagi. Itu kita ambil Sayyidina Umar kata ni. Rasulullah jawab macam mana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahab ilaika min nafsik. Tidak Umar, demi diriku di tangannya. Rasulullah bersumpah dengan demi diriku di tangan Allah, tidak lagi kamu belum beriman, hatta akuna ahabba ilaik, sehingga aku lebih engkau kasihi daripada dirimu, baru kamu beriman. Tuan-tuan, ini adalah benchmark atau tanda aras yang Rasulullah beri kepada kita, sejauh mana kita kasih pada Rasulullah. Kita boleh tahu, kita boleh faham kita. Tak usahlah ukur orang lain, kita ukur kita. Lalu apabila dengan begitu, maka Sayyidina Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahab ilayya min nafsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Setelah Rasulullah menyebut demikian, Sayyidina Umar berkata, fa innahu al-an, sekarang, wallahi demi Allah, la anta ahab ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih kusayangi daripada diriku sekarang. Lalu Rasulullah menjawab, al-ana ya Umar, sekarang Umar baru betul iman kamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bab iman ni kita kena faham betul-betul. Jangan main-main, tak boleh. Jangan main-main, Kemudian seterusnya, ittiba' sabilu imtisalil awamir bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tajannubil wa'idil mutarattib ala dhalik. Ittiba' Rasul adalah jalan untuk menjunjung titah perintah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala ancaman yang hasilnya tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, antara lainnya, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman kepada orang mukminin khususnya kerana mereka mukmin. Jangan menyalahi apa yang ataupun jangan berpaling daripada ajaran Allah dan Rasul. Firman-Nya, qul athi'ullaha war rasul. Katakanlah ya Rasulullah, beritahulah wahai Rasulullah, athi'ullaha, hendaklah kamu patuh dengan sebenar-benarnya terhadap Allah, war rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, kalau kamu berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul,
fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Makna orang yang tidak mentaati Allah, orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberi gambaran kepada akhirnya orang ini kufur dengan Allah. Dahsyat. Walaupun macam mana, ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba adalah sifat orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita supaya kita mengikut menjadi orang mukmin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Allah sebut, maksudnya sesungguhnya ucapan orang mukmin. Ini boleh kita perhatikan, ucapan orang mukmin. Allah kata, idza du'u ila Allahi wa rasuli, apabila dipanggil kepada Allah dan Rasul, liyahkuma bainahum, untuk menghukumkan antara mereka tentang apa yang mereka selisihkan atau berlaku selisihan di kalangan mereka. Setelah Allah menentukan, Rasulullah menentukan, ayyaqulu sami'na, mereka berkata kami dengar, wa ata'na, kami patuh, wa ulaika humul muflihun, itulah golongan orang yang berjaya, orang yang dapat kejayaan dunia dan akhirat. Itu tanda dia, tanda sifat mukminin. Apabila Allah perintah, ya. Apabila Rasulullah perintah, ya. Apabila Allah dan Rasulnya menyatakan memutuskan suatu perkara, terima dengan sesenang hatinya, terima dengan sesungguh-sungguhnya. Namun orang-orang yang tak boleh menerima apa yang diturunkan oleh Allah, tidak boleh menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyebut dalam Quran, dia nafikan iman seseorang itu. Dia kata orang ini tak beriman lagi. Sebagaimana firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah. Sumpah sini dengan 3 sumpah. Fa qasam, waw qasam, rabbika qasam. Adawatul qasmi, alat-alat atau kaedah dalam bahasa Arab, Allah bersumpah, dan di sini Allah sumpah dengan 3 kali sumpah, dengan 3 alat. Wawul qasam, rabbika, sumpah. Allah Subhanahu wa taala sumpah, la yu'minun, mereka belum beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka meletak kamu sebagai pemutus, sebagai hakim terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak merasai apa-apa tak senang hati dalam hati mereka. Terima dengan seluruhnya. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sebaik-baiknya. Bermakna orang yang tidak merujuk kepada kitabullah, sunnah Rasul dalam menentukan sesuatu perkara, maka tidak ada tanda iman. Ada orang nak buat sesuatu perkara dalam hidup, dia buat aja. Dia tak kira dulu halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, dia buat saja. Apabila orang tegur, oh tak boleh ya. Ni tidak passion, tanda-tanda sifat mukminin. Orang beriman, dia nak buat sesuatu perkara, dia pasti dulu perkara ini dibolehkan oleh syarak, perkara ini digalakkan oleh syarak, perkara ini dihalalkan oleh syarak, baru dia buat. Satu. Yang kedua, orang mukmin, sifat orang mukmin, kalau dia berbeza pendapat, dia nak cari kebenaran
bukan nak cari menang. Ada orang apabila berbeza pendapat dia nak menang. Tak kira benar tak benar. Dah, orang mukmin tak. Dia nak cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Apabila benar tu menanglah. Tapi tuan-tuan, benar ni kadang-kadang orang ramai tidak ikut pun. Karena tu carilah kebenaran sebelum mencari kemenangan. Benar dulu. Kalau menang tak benar nak buat apa? Tak ada apa nilai di sisi Allah. Boleh jadi dunia bagus. Kalau menang tak benar, tak ada apa kebaikan. Kalau benar, walaupun tak menang, tetap ada kebaikan. Kemudian sifat orang mukmin, kalau dia berbeza pendapat, bertelingkah, apabila datang penentuan daripada Allah dan Rasul, dia angkat tangan dan terima. Tak ada rasa ragu dalam jiwa, dalam hati. Itu sifat orang mukmin. Tetapi kalau sifat orang bukan mukmin, dia akan nak puas hatinya, dan mungkin apa yang dibutuhkan oleh Allah dan Rasul tidak mendapat ketenangan jiwanya. Jadi tuan-tuan, sifat beriman begitu. Yang terakhirnya, alamat mengikut Rasulullah SAW adalah tanda-tanda orang bertakwa. Kita pun nak puasa sikit lagi, dan tujuan puasa pun nak capai takwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum daripada kamu, semoga dengan berpuasa kamu itu mudah-mudahan kamu mendapat sifat takwa. Jadi ittiba'ur rasul adalah alamat tanda-tanda takwa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, takwa ni adalah tanda imannya betul. Allah Subhanahu wa taala sebut zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagung membesar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adalah merupakan taqwal qulub, hati yang takwa. Jadi tuan-tuan, inilah di antara kita panggil sebut kedudukan mengikut sunnatul Rasul dan mengikut para sahabat di dalam kita membicarakan al-iqtidai bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itu dulu hari ini. Baca sebaris baru, tapi tak apa, kita tidak nak cepat sangat. Tak ada nak gimana. Hari Jumaat pun tak ada nak gimana kita apa ni. Kita biar kita bincang. Saya nak sambung lagi tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang ni, iaitu sunnah kedudukan yang tinggi adalah wahyu Allah, dan kaedah-kaedah penting di dalam kita mengikut sunnah Rasul. Dia ada kaedah. Tadi kita tengok kedudukan tu, ada 8 kedudukan, dan insya-Allah kita akan tengok bagaimana kaedah-kaedah mengikut sunnah Rasul, supaya kita boleh tahu, dan saya harap tuan-tuan dapat menyebarkan dan memberitahu orang lain. Kita kongsilah. Saya datang ni adalah antara lain nak berkongsi dengan tuan-tuan, supaya kita semua dapat menyebarkan, melebarkan pengamalan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itu dulu pada hari ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Yang baik dari Allah, taufik dan hidayah Allah. Kalau ada salah silap, itu dari saya, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan rasa ada kesilapan, tolong beritahu saya. Saya akan baiki, saya akan perbetulkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.